إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حاج محمد عيسى بن أحمد أنصار الله وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannaf dan adalah ia wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan dia dengan ijma', yakni dengan dengan kata sekalian ulama. Semua ulama kata ya sifat ma'ani ini wajib. Sifat ma'ani ini wajib bagi Allah. Ini wajib ada pada Allah Ta'ala. Mesti ada pada Allah Ta'ala. Maka keluar dengan kata pada ta'alluq, yakni dengan nisbahkan pada hak yang baharu,
tiada pada Tuhan kita. Kerana adalah segala sifat Tuhan kita tiada ada dahulu dan kemudian. Dan tiada melazimkan suatu akan suatu yang lain. Dan hanya sesungguhnya tiap-tiap satu sifat itu asing dengan sendirinya. Kerana lazim dan malzum. Kerana lazim dan malzum dahulu dan kemudian. Maka yang demikian itu mustahil pada Allah. Dan hanya disebutkan oleh ulama yang demikian itu, yakni lazim dan malzum itu, lazim melazimi. Lazim dan malzum ni lazim dan melazimi. Maksudnya bila ada sifat ma'ani adalah, maka ada pula sifat ma'nawiyah. Dia kata begitu tu, adanya sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Dikatakan adanya sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani supaya hasil tasawur dua. Jadi supaya senang dipaham dengan akal, pada logik akal. Bukan hakikatnya. Ini bukanlah sebenarnya kena ada ma'ani dulu, baru ada ma'nawiyah. Bukanlah mesti ada ma'ani dulu, kemudian baru ada ma'nawiyah. Tak boleh kita i'tiqad lagu tu. Ya, jadi ma'ani dan ma'nawiyah itu qadim lagi azali. Cuma disusunkan kata adanya sifat ma'ani, adanya sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani itu bagi mudah faham sahaja. Hakikatnya sifat tu tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Dia katakan lazim malzum itu, ini lazim melazimi itu, ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani itu pada tasawur akal dua. Pada tasawur dua ni, pada tasawur akal dua. Iaitu pada logik akal. Bukan pada hakikat. Dan had sifat ma'nawiyah itu, baik habis. Nak cerita had tu dulu. Baik, baca balik atas. No tadi. Dan adalah ia. Jatuh tadi. Dan adalah ia wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mana tadi? Lari pula. Dan adalah ia sifat maknawiyah gitu. Wajib bagi Allah Ta'ala. Ini wajib pada diri Allah. Ini wajib ada. Mesti ada. Tentu ada. Pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersifat dengan dia dengan ijma'. Ini wajib kita i'tiqad. Kerana telah diijma' oleh ulama'. Sifat itu ada pada diri Allah. Dan orang yang menafikan satu daripadanya kafir. Siapa menafikan sifat maknawiyah jadi kafir.
Menafikan sifat ma'ani tak jadi kafir. Menafikan sifat maknawiyah jadi kafir. Menafikan sifat maknawiyah jadi kafir. Menafikan sifat ma'ani jadi fasik. Tu kaedah dia, kena faham tu. Menafikan sifat maknawiyah jadi kafir, menafikan sifat ma'ani jadi fasik. Jadi wajib kita mengakui dua-dua sifat itu ada pada hak Allah Ta'ala. Kerana ia sabit bagi Allah. Ini kerana ia sifat maknawiyah itu sabit, yakni tentu sungguh ada pada hak Allah. Sabit ini tentu sungguh ada bagi Allah, yakni pada diri Allah. Dengan ittifaq ahli sunnah dan mu'tazilah. Dengan ittifaq, yakni dengan muafakat. Dengan ittifaq, ini dengan muafakat. Yakni bersamaan pendapat. Muafakat maknanya bersamaan pendapat. Ahli sunnah dan mu'tazilah. Mu'tazilah pun kata ada. Tapi mu'tazilah tak mengakui sifat ma'ani. Dia cuma mengakui sifat maknawiyah. Jadi sebab tu Mu'tazilah ni tak dinamakan kafir, cuma fasik. Mu'tazilah tak dihukumkan kafir, tapi dihukumkan fasik. Sebab dia kata Allah berkuasa dengan zat. Zat Allah itu tidak bersifat fasik. Kita orang ahli sunnah, Allah Ta'ala berkuasa dengan zat yang bersifat kudrat. Siapa pula beriktikad Allah berkuasa dengan sifat kudrat, itu kufur, itu kafir, wal'iyazubillah. Baik, habis. Sama ada atas kata orang yang menyabitkan hal atau atas kata orang yang menafikan dia. Apa makna dia? Sama ada atas kata orang yang menyabitkan hal, ini sama ada golongan itu yang telah berkata sifat maknawiyah itu ialah sifat hal, atau atas kata orang yang menafikan dia. Yang ini pendapat yang berkata Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak dengan zatnya. Itulah Mu'tazilah. Jadi sunnah kata maknawiyah itu ahli sunnah kata maknawiyah itu sifat yang melazimi bagi ma'ani. Mu'tazilah kata sifat maknawiyah itu adalah menyatakan Allah berkuasa dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya. Itu kata Mu'tazilah. Tapi orang ahli sunnah dia kata maknawiyah itu hal, sifat hal bagi Allah. Ini keadaan Allah. Ataupun kita kata situasi Allah itu yang sentiasa mempunyai sifat ma'ani. Maka itu dinamakan hal. Keadaannya yang sentiasa bersifat ma'ani itu dinamakan sifat hal. Baik, habis. Maka keluar dengan kata ta'alluq. Maka keluar ni maka tidak termasuk.
Maka keluar ini tidak termasuk. Yang tadi tu faham tak itu? Atau atas kata orang yang menafikan dia. Yang ni Mu'tazilah dia menafikan sifat ma'ani. Dia mengakui sifat ma'nawiyah. Tu maksud dia. Maka keluar, yang ni maka tidak termasuk dengan kata, yang ni dalam arti kata. Maka keluar ni maka tidak termasuk dengan kata, yang ni dalam arti kata. Pada ta'aluk ni, pada pengertian ta'aluk, yakni dengan nisbahkan pada hak yang baharu, pada hak yang baharu, tiada pada hak Tuhan kita. Maknanya pada hak yang baharu tak ada maknawiyah. Maknawiyah tu hanya ada pada Allah. Sifat yang baharu kita kata ada sifat ma'ani tapi tiada maknawiyah. Tapi sifat Allah ada ma'ani dan tentu ada sifat maknawiyah. Makhluk ada sifat ma'ani tapi tak ada maknawiyah. Allah ada sifat ma'ani dan tentu ada sifat maknawiyah. Apa dia maknawiyah? Iaitu sifat yang menyatakan adanya sifat ma'ani di zat Allah itu qadim lagi, qadim lagi tidak berubah-ubah, lagi tidak musnah, bahkan tak terasing, tak bercerai tanggal dari zat Allah selama-lamanya. Itu maksud kata sifat maknawiyah itu melazimi bagi sifat ma'ani. Sifat maknawiyah itu menyatakan adanya sifat ma'ani di zat Allah itu ada selama-lamanya. Tak berubah-ubah. Tidak bercerai tanggal dari zat Allah. Itu dikatakan keadaan tu. Keadaannya yang tak berubah-ubah. Keadaannya yang tak bercerai tanggal. Keadaannya yang tidak musnah-musnah. Keadaannya yang ada selama-lamanya. Itu kata kaunuhu ta'ala qadiran. Keadaan Allah Ta'ala yang sentiasa bersifat kudrat. Maknanya keadaan Allah itu sentiasa ada sifat kudrat. Tak pernah dia lemah. Tak pernah dia kurang kuat. Tak pernah dia terlebih kuat ke apa tidak. Dia sentiasa bersifat kekuasaan. Ya, sentiasa itu tak berubah-ubah. Maka tu dinamakan hal keadaannya. Hal keadaan Allah tu tak berubah-ubah sifat ma'ani. Maka dikatakan tu maknawiyah. Maka maknawiyah ni tak ada pada makhluk. Makhluk sentiasa berubah-ubah. Makhluk sentiasa berubah-ubah sifat dia. Baik. Kerana adalah segala sifat Tuhan kita tiada ada dahulu dan kemudian. Dan tiada melazimkan suatu akan suatu yang lain.
Jadi sifat Allah Ta'ala dia kata apa tadi? Tiada ada dahulu dan tidak ada kemudian. Bukan kena ada ma'ani dulu, lepas tu baru ada ma'nawiyah. Tidak. Cuma atas dasar perkiraan akal kena kira ma'ani dulu. Baru kira ma'nawiyah. Sebab tak boleh nak sebut serentak. Maka dikirakanlah ma'ani dulu. Baru ma'nawiyah. Sebab apa? Sebab tak boleh nak sebutnya serentak. Mereka kena sebut satu persatu. Tapi sifat Allah Ta'ala tu bukanlah kena ada dulu, ada kemudian. Adanya serentak, qadim lagi azali. Gitu. Dan cara melazimkan suatu akan suatu yang lain. Mana kata adanya sifat ma'nawiyah tu bukan sebab ada sifat ma'ani. Adanya sifat ma'nawiyah tu pada hakikatnya bukan sebab ada sifat ma'ani. Nama pun qadim lagi azali. Dan hanya sungguhnya, ini sebenar-benarnya, dan hanya sungguhnya, ini sebenar-benarnya, tiap-tiap sifat, tiap-tiap satu sifat itu asing dengan sendirinya. Kerana lazim dan malzum. Apa maksud kata asing dengan sendiri? Maknanya antara ma'ani dan ma'nawiyah bicaranya asing. Hakikatnya hakikatnya ialah sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu qadim lagi azali. Maksud qadim apa dia? Ada dia tak ada mula. Ada dia tak ada mula. Adanya itu serentak. Dikirakan tu asing-asing. Kerana apa? Kerana lazim dan malzum. Dahulu dan kemudian. Maka yang demikian itu. Bukan. No. Ambil tablet tangan. Boleh. Kita tengok sini. Tengok boleh. Dan hanya sungguhnya, dan hanya sebenar-benarnya, tiap-tiap satu sifat itu asing dengan sendiri. Jadi kalau kita tengok, dikirakan 1, 2, 3, ma'ani dan ma'nawiyah tu jadi macam terasing. Mula-mula dia kira ma'ani, lepas tu dia kira ma'nawiyah, terasing lah kan. Maka jangan kita faham sifat itu terasing. Kerana lazim dan malzum. Kerana diambil daripada pengertian lazim dan malzum. Kerana lazim dan malzum ni kerana diambil daripada pengertian lazim dan malzum. Lazim ada sifat ma'ani, malzum ada sifat ma'nawiyah. Ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Lazim malzum tu maknanya ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Kalau kita tengok pada susunan sifat ma'ani lepas tu baru ma'nawiyah, kita akan faham kena ada sifat ma'ani dululah baru ma'nawiyah.
Bukanlah dipaham lagu tu. Dahulu dan kemudian. Ini jadilah ma'ani dulu baru ma'nawiyah. Maka yang demikian itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Titik situ. Kalau kita faham kena ada ma'ani baru ada ma'nawiyah. Ataupun kita faham ada ma'nawiyah kerana ada ma'ani. Maka kalau faham lagu tu salah. Bahkan mustahil pada Allah Ta'ala. Sifatnya ada dulu, ada kemudian. Bahkan sifat Allah Ta'ala tu serentak qadim lagi azali. Qadim maknanya adanya tak ada mula. Faham puan ni? Faham? Kau tak faham katanya? Umat faham? Oh faham. Faham Ilman? Tu ya. Dan hanya disebutkan oleh ulama yang demikian itu. Yang ni disebutkan oleh ulama ma'ani dulu, lepas tu baru ma'nawiyah. Dan sifat ma'nawiyah tu pula dikatakan adanya sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Supaya hasil tasawur jua. Ini supaya dapat dipaham dengan akal jua. Supaya hasil tasawur jua ni supaya dapat dipaham dengan akal jua. Bukan pada hakikatnya. Jadi bukanlah pada hakikatnya kena ada ma'ani baru ada maknawiyah. Ada maknawiyah sebab ada ma'ani. Bukan begitu. Ya. Cuma nak cakapnya kena lagu tu bagi mudah faham. Hakikatnya sifat tu qadim lagi azali. Faham? Kau tak faham katnya? Ini semua faham betul ya? Baik. Bukan pada hakikatnya. Jadi bukan pada sebenar-benarnya. Titik. Ini yang selalu saya cakap dulu ni. Ya. Sifat ma'nawiyah itu mu'allalatun bi'illatin. Dikeranakan dengan suatu kerana. Sifat ma'nawiyah itu mu'allalatun bi'illatin. Dikeranakan oleh satu kerana. Maka jangan dipaham adanya sifat ma'nawiyah disebabkan ada sifat ma'ani. Itu. Dikatakan ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Kerana apa? Atas jalan apa? Atas jalan apa? Siapa tahu kadang-kadang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas jalan apa? Tasawur akal. Sebut. Atas jalan tasawur akal jua. Apa makna tasawur akal? Untuk memudahkan faham. Baik. Dan had sifat maknawiyah itu, yakni ta'rif sifat maknawiyah itu. Dan had sifat maknawiyah itu, yakni ta'rif sifat maknawiyah itu. Hiyal halul wajibu. Hiyal halul wajibu. Lizzati
Madamatidzati. Madamatidzatu. Madamatidzatu. Mu'allalatan bi'illatin. Iaitu kelakuan yang sabit bagi zat selama ada zat. Itu dikeranakan dengan suatu kerana. Ini ta'rif sifat ma'nawiyah. Hafal ni ya. Kalau orang tanya apa ta'rif sifat ma'nawiyah ataupun definisi sifat ma'nawiyah ataupun falsafah sifat ma'nawiyah, maka jawab ini. Apa dia? Hiyal halul wajibu lidzati madamatiz zat mu'allalatan bi'illatin. Iaitu kelakuan yang sabit bagi zat. Kelakuan ni keadaan. Kelakuan ini keadaan. Ataupun kita kata hal keadaan. Yang sabit bagi zat yang tentu sungguh pada zat Allah. Selama ada zat itu, mana selagi ada zat itu, selagi itulah sifat ma'ani duk ada. Ada selagi ada zat, selama itulah sifat ma'ani itu ada, tak berubah-ubah, tak hilang-hilang, tak bercerai-tanggai, tak terasing ya dari zat Allah. Dikarenakan dengan suatu kerana mu'allalatan bi'illatin. Dikarenakan dengan suatu kerana, jadi adanya sifat ma'nawiyah itu dikarenakan ada sifat ma'ani. Maka faham perkataan ini atas jalan tasawur akal, bukan hakikat. Faham? Perkataan ini hanyalah atas jalan tasawur akal, bukan hakikat. Kalau kita buat i'tiqad, inilah hakikatnya, jadi kafir. Jadi kafir. Maka keluar dengan kata dikerana dengan satu kerana itu, maka keluar. Ini maka tak termasuk. Dengan kata, yakni dalam arti kata. Dikerana dengan satu kerana itu, mana tak termasuk dalam pengertian dikarenakan oleh satu kerana itu hal nafsiyah. Yakni keadaan sifat nafsiyah.
Sifat nafsiah pun dikatakan sifat hal juga. Sifat ma'nawiyah pun dinamakan sifat hal juga. Sifat nafsiah pun dikatakan sifat hal. Sifat ma'nawiyah pun dikatakan sifat hal. Cumanya apa beza dia? Apa beza sifat hal ma'nawiyah dengan sifat hal nafsiah? Kalau dikatakan sifat hal ma'nawiyah, iaitu sifatnya mu'allalatan bi'illatin, dikerenakan oleh satu kerana. Tapi kalau sifat nafsiah ni, la mu'allalatun bi'illatin. Tidak dikerenakan oleh satu kerana. Sifat ma'nawiyah ni dikerenakan oleh satu kerana. Tapi sifat nafsiah tak dikerenakan oleh satu kerana. Ilman nafi'an ngaji lirik steady. Tak tulis apa faham. Nu ilman tu? Tanya tak tahu. Dia ngaji relax tak tulis apa. Tahu lah ilman. Apa beza sifat nafsiah dengan sifat ma'nawiyah ni ilman? Bersebut. Ilman. Ilman. Ini pun ke? Cakap mengelamun ke mana saya pun tak tahu lah budak ni. Mengaji, nak jadi Superman, Ultraman, Batman. Peluang man, cicak man. Ni masalah kan mengaji bila mengelamun memang macam ni jadi. Tanya tak tahu. Tulis tak tulis. Tahu lah. Suka engkau lah Hilman, saya malah cakap apa. Apa beza ma'nawiyah? Sifat hal ma'nawiyah dengan sifat hal nafsiah. Umat? Apa? Dengar apa yang? Apa dia? Saya orang mengaji tak boleh-boleh rimeh tengok. Apa dia? Bukan sebab apa. Suruh tulis dia mau tulis. Suruh tulis dia mengelamun. Ni, Elmang Napiang tengok saya cakap. Hari tu 2 orang pergi balai polis tu. Dia tanya tu wakil dengan air. Sambil-sambil dia siasat apa dia tanya? Apa dia tanya? Dia tanya hukum apa tu? Semayang jamak dia tanya. Sehari yang kata apa? Jimak mana boleh Ustaz? Orang kata jamak, dia jimak lah sehari. Pasal apa? Orang ngaji hameng. Orang ngaji ngelamun. Nak jadi atromen. Elmang napiang. Jangan lagu tu. Kenalah apa-apa ditanya orang. Duk kata dah penuh 3 tahun. Apa yang sifat manawiyah? Tak tahulah. Apa sifat ma'ani? Lagi tak tahu. Apa yang tahu? Makan tidak. Tidak makan, makan tidak. Tidak makan, makan tidak. Tidak makan. Itu ya. Ngelamun saya tak tahu nak cakap lah. Banyak sangat ngelamun saya tak tahu nak cakap apa Elman. Ni ayah duk main hari-hari. Ayah tanya hang ayah. Nak tanya apa? Orang dia tak tanya. Budak pondok ni bodoh-bodoh belaka. Apa macam tu? Boleh anak ayah seorang. Boleh. Umat tu. Ngelamun.
Saya lama-lama saya malas nak tanya ke Syafiq. Tengok pun tahu dah mengelamun. Tak pegang saja bukan yang tulis. Suruh tulis, buatlah tulis. Apa benda tulis saya pun dah tahu lah. Elman. Saya ni sampai orang tengok FB kat rumah. Sampai komen. Tak ni nak mengajarkan, nak marah budak. Tak lama lagi saya tutup FB. Memang saya nak marah budak. Pasal apa? Ini macam ni. Saya cikgu. Saya tak mau tengok lah anak murid saya tak pergi. Orang duduk mengaji kat rumah lagi reti pada duduk pondok. Malu saya. Ngelamun ni saya tak tahulah. Elman Nafi'am. Jangan mengelamun Elman. Berapa kali nak habaq langsung. Lama-lama malas lah. Malas nak tanya. Malas nak peduli. Saya tak khabar banyak kali lah. Tumpu tengok kitab. Dengar apa saya cakap. Apa saya hurai tulis. Tengok kitab. Dengar saya cakap. Apa saya hurai tulis. Faham tak Elman? Hang buat apa? Ni saya duk cakap ceramah, dia relax selamba, duk mengelamun. Tak nak mengaji balik lah. Nanti saya bantu ayah. Sahabat ayah tak balik, tak mengaji. Pening kepala, sakit kepala. Siapa susah mengaji pondok ni. Ada satu berita di Indonesia. Satu budak pondok bunuh diri. Satu budak pondok bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri tu Aiman. Apa dia bunuh diri? Tak tahu. Apa dia? Siapa tak tahu bunuh diri? Tak paling besar sekali. Azim tu bunuh diri. Tahu? Tahu Dia tulis dekat tepi tempat dia bunuh diri tu. Dia minta maaf kat ayah dia, kat mak ayah dia. Minta maaf mak, saya pasal bunuh diri. Sebab apa? Saya pedak mengaji pondok. Payah. Dia fed up mengaji pondok kan. Susah nak ngapai tu, ngapai ni, susah. Maka dia pun bunuh diri. Tak ada dalam sejarah orang bunuh diri sebab susah mengaji, menaikkan dia seorang. Dia takutlah pula, sakit seorang lagi pula kat pondok Syariah ni. Dia kata tahan ustaz duk marah bebel kat dia. Tak bebel suruh tulis mulamu. Tanya hati. Besok mak ayah dia mari jumpa saya. Anak saya duduk sini 10 tahun tak kerti apa-apa ustaz. Habis duit aku ya bayar orang 350 sebulan. Faham tak jadi. Tahu. Kalau sekali-sekala tak apa ni. Tiap-tiap kali kelas macam tu. Tiap-tiap kali kelas macam tu. Kali lagi buat lagu ni. Nanti dia keluar, tak mau tengok. Ya Lemang. Kali lagi dia buat main-main mengaji, dia keluar. Saya tak mau tengok. Saya tengok, saya susah hati. Tak nampak lah apa. Nampak susah hati. Kita duk hurai ni selamba lek berangan. Aduh. Tanya tak cik. Saya dah abang ke ayah dia. Tolong nasihat lah anak tu. Saya dah tak hati nasihat lah.
Tapi tiap-tiap kali kuliah berangan. So buat ujian 3/100. 15/100. Mana tak tahu tadi? Buah. Baik, itu beza sifat nafsiah dengan sifat maknawiyah. Sifat nafsiah ada berapa, Aiman? Aiman? Itulah masalah dia. Sifat nafsiah ada berapa? Benda tu mengaji tauhid dah berapa bulan lah. Sifat nafsiah ada apa, Syed? Ha? Apa dia? Tahulah. Maka tiada ia dikeranakan dengan satu kerana. Ini sifat nafsiah ni tidak dikeranakan oleh satu kerana. Dalam maknawiyah dikeranakan oleh satu kerana. Nafsiah tak dikeranakan oleh satu kerana. Itu. Adapun perkataan ini hanyalah tasawur akal. Faham? Bukan hakikat. Ni dulu-dulu saya dah cerita dah. Hanya jumpa kat sini. Saya pernah cerita dah sebelum ni. Inilah kitabnya. So kecakap tak ada kitab pula. Ni ada kitabnya. Maka tiada ia dikenakan dengan satu kerana titik. Makna ta'lil itu talazum. Dia ta'lil pula. Apa maksud ta'lil? Ta'lil itu cakap Arab. Melayu ni maksudnya kerana. Maka ta'lil itu, ini maka kerana itu. Ini pengertian kerana itu. Maka ta'lil itu, ini maka pengertian kerana itu. Ta'lil cakap Arab. Melayu kata kerana. Dia makna ta'lil ni makna pengertian kerana itu talazum. Talazumun. Apa dia talazum? Artinya melazimkan akan dia akan makna yang berdiri dengan zat, iaitu ma'ani. Artinya apa dia? Ada ia kerana ada sifat ma'ani. Melazimkan akan dia, yakni menentukan ia akan makna yang berdiri dengan zat, iaitu ma'ani. Yakni sifat maknawiyah ni menyatakan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala itu adanya selama-lama, tak berubah-ubah, tak bercerai tanggal. Itu maksudnya. Titik di situ. Maka qadirun itu melazimkan kudrat. Jadi kaunuhu qadiran itu melazimkan kudrat. Jadi kaunuhu qadiran itu, adanya sifat kaunuhu qadiran itu kerana ada sifat kudrat. Maka qadirun itu melazimkan kudrat. Jadi maka adanya sifat kaunuhu qadiran itu kerana ada sifat kudrat. Dan muridan itu melazimkan iradat. Yani kerana adanya sifat kaunuhu muridan itu kerana ada sifat iradat. Dan alimun itu melazimkan ilmu. Yani adanya sifat kaunuhu aliman itu kerana ada sifat ilmu.
Dan hayyun itu melazimkan hayat. Yani adanya sifat kaunuhu hayyan itu kerana adanya sifat hayat. Dan sami'un itu melazimkan sama. Yani adanya sifat kaunuhu sami'an itu kerana adanya sifat sama. Dan basirun itu melazimkan basar. Yani adanya sifat kaunuhu basiran itu kerana ada sifat basar. Dan mutakalimun itu melazimkan kalam. Jadi adanya sifat kaunuhu mutakaliman itu kerana ada sifat kalam. Jadi adanya sifat ma'nawiyah itu kerana ada sifat ma'ani. Ada perkataan ya dikeranakan oleh satu kerana itu adanya sifat ma'ani ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani adalah pada tasawur akal jua bukan hakikat. Maknanya jangan dibuat i'tiqad. Kalau kita i'tiqad kena ada ma'ani dulu baru ada ma'nawiyah jadi kafir. Sebab apa? Sebab sifat Allah itu bukannya ada dulu, ada kemudian. Faham ke Elman? Mana nak faham? Bukan dia tengok kita. Aduh. Malah. Dan sebab dinamakan ma'nawiyah kerana ia dibangsakan kepada makna. Kepada makna. Itu. Maknanya dibangsakan kepada ma'ani tu. Makna ni maknanya apa? Makna maksudnya tujuan atau maksud. Sifat ma'ani itu mana sifat yang bangsa makna. Iaitu sifat maknanya tujuan ataupun maksud. Pada lugah ma'ani itu maknanya maksud atau tujuan. Contohnya macam kita kata sama. Artinya pendengaran. Maksud pendengaran ialah mendengar sesuatu yang maujudan. Sama ada berbunyi ataupun tidak. Itu maksud kata makna tu. Kalau orang tanya sifat ma'ani apa makna dia? Apa makna ma'ani tu? Maknanya ialah tujuan. Ma'ani itu sendiri maknanya tujuan ataupun maksud. Contohnya kita kata apa tadi? Sama. Sama artinya pendengaran. Jadi maksud pendengaran itu ialah mendengar sesuatu yang maujudan. Mendengar sesuatu yang ada. Sama ada berbunyi ataupun tidak. Faham? Itu makna kata sifat ma'ani. Dan sebab dinamakan ma'nawiyah kerana ia dibangsakan kepada ma'ani. Ini dibangsakan kepada sifat ma'ani. Kerana bersifat dengan ma'nawiyah itu furu'. Ini cabang. Furu' ini cabang. Bagi yang bersifat dengan ma'ani. Ya, ma'ani itu cabang dia ma'nawiyah. Apa maksud cabang di situ? Iaitu huraian dia. Pecahan dia. Bila ada ma'ani, maka ma'ani itu tentu ma'nawiyah. Nak khabar lagu tu.
Dan lagi kerana bahawasanya sifat ma'ani itu terlebih nyata daripada sifat ma'nawiyah. Kerana maujud. Sifat ma'ani itu nyata sebab apa? Nyata sebab dia ada di zat Allah. Kalau dibukakan hijab, dapat kita lihat. Kerana ia maujud, dia kata. Kerana maujud, kerana ia ada di zat Allah. Kalau dibukakan hijab, nescaya kita dapat melihat sifat itu. Dan sifat manawiyah, iaitu hanya inilah atas kata orang yang menyabitkan hal. Yakni manawiyah itu sifat hal, bukanlah sifat yang maujud. Sifat hal ni apa dia? Sifat yang hanya dapat dipaham dengan akal, tapi tidak ada ain dirinya. Duduk memang hebat lagi. Orang lain semua duduk bersilau, dia seorang duduk orang macam main orang kalah judi. Dia tu macam mana boleh mengaji saya pun dia tahu lah. Elman. Baik, kita berhenti sekarang dulu. Tak lagi. Kemudian katanya, dan adapun atas kata orang yang tiada menyabitkan al. Ila akhirihi wallahu a'lam. Dia nak mereka susah kan. Dulu mula senang kan. Mari tempat susah lah sikit. Tak apa lah. Kita ngerti kita jawi. Nak faham makna. Kalau mengaji kita Arab, nak faham translate lagi. Nak faham pengertian lagi. Tu nak bagi ingat lagi. Lagi susah. Jadi kita ngaji kitab Jawi tu pergi faham-faham, besok ngaji kitab Arab ambil bahasa sahaja. Mana dah faham tak payah hurai dah. Betul dah ilman nafi'an? Betul tak? Kita reti nak jawab. Siapa dia tak faham apa dia cakap. Ada masalah ilman, kena cek. So nak faham ke ilman? Malam-malam tak muzakarah. Muzakarah apa? Tak boleh faham. Cari satu orang hak pandai tu. Saya kata cari satu orang hak pandai. Saya suruh pergi muzakarah lah. Dengan orang lama. Tak faham. Tu dia tolong hurai. Tolong jadi mentor. Ini buka mental. Mentor tidur. Dengan dia sekali. Siapa dia mentor anda di bawah mental itu? Wahai Elman. Tak? Apa? Tak? Kenapa tak cari? Kan saya suruh cari. Ramai ni hak faham-faham ni. Itulah masalah entong ni. Alman. Tak faham, pergi cari satu orang tak kawan. Saya kata kita tanya Umar. Kalau kata tanya oleh. Ni tak faham, biar tak faham. Tanya semua. Mengaji 40 kitab. Satu gerabak ke tepi. Tak faham ni. Elman oi. Elman. Nama dah terkenal seluruh dunia. Bila nak ubah apa ni, aku tengok omak. Duduk sebut selalu hari sebut, dah berubah. Ni hang ni biar nak berubah nanti saya tak tahu. Ilman nafi'an. Baik, soalan. Saya sebut nama ni bukan nak bagi malu.
Bukan nak menjatuhkan mur'ah dah. Nak bagi hang semangat. Tengok Umar. Duduk kata-kata dia dah semangat. Pukul 4 pagi dah bangun. Ni hang bila nak berubah? Baik, maaf izin bertanya. Tanya tak apa. Saya minta maaf. Malas kena minta maaf. Sekalian ahli syurga akan melihat Allah di dalam syurga. Akan tetapi bukankah Allah itu maha suci ia daripada bertempat. Adapun jika dilihat itu bukanlah hakikat diri, akan tetapi bukankah ia membawa makna pecah diri Allah dari yang satu tunggal. Kena pecah diri pula. Aduh, macam mana nak jawabnya. Dia tanya Tuhan ni, dia akan tak bertempat. Kalaulah dia bagi tengok diri dia kat orang ahli syurga, maknanya dia pecah diri. Pecah diri ni saya tak tahu ni, pecah diri apa. Ni saya tak faham, pecah diri ni. Tadi hak atas tu saya rasa saya boleh jawab lah. Dia mari turun bawah pecah diri ni, saya pun jadi tak faham lah. Apa maksud pecah diri? Kalau pecah diri, Tuhan tu tidaklah wahdaniyah. Sebab boleh pecah. Jadi dia tanya bukan. Jadi kalau kita boleh tengok Allah, jadi Allah terpecah diri. Dia ni tak faham sebenarnya. Tapi tak apa, dia tanya. Tak faham tanya, jangan tak faham ada. Lagi teruk. Gini, dengar boleh. Allah ini zat yang wajibul wujud, yang tak bertempat, yang tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan, tak ada belakang, tak ada atas, tak ada bawah. Faham tak? Tak bertempat. Faham tak? Sebab tak faham angkat tangan. Lepas tu boleh angkat kaki. Allah ni zat yang wajib ada. Yang tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan. Tak ada belakang, tak ada atas, tak ada bawah. Hakikatnya kita tak tahu. Kita tak tahu. Faham? Baik. Jadi di dalam syurga nanti, Allah akan menampakkan dirinya kepada ahli syurga dengan tidak ada kafiat. Bukan makna Tuhan tu duduk dalam syurga. Kita duduk dalam syurga dapat melihat Allah dengan makna Tuhan tu bukan duduk dalam syurga. Macam Nabi naik arash, lihat Allah, jumpa Allah bukan makna Allah duduk di arash. Kita tu duduk di arash dapat melihat Allah. Ya Allah tu tak bertempat. Nabi yang melihat saja yang dapat tahu. Kita yang dengar ni boleh dengar lah. Hakikatnya kita tak tahu. Begitulah bila masuk syurga dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah tu di dalam syurga dengan makna bukan Tuhan duduk dalam syurga. Faham tak? Kita masuk syurga dapat melihat Allah di dalam syurga. Bukan Allah masuk dalam syurga. Faham tak? Macam Nabi naik ke arash jumpa Allah. Bukan Allah duduk di arash. Faham tak? Jadi Nabi naik di arash tempat yang mulia untuk melihat Allah yang tak bertempat. Di mana Nabi melihat Allah itu tidak ada kafiat, tidak ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Faham tu? Tidak ada kafiat, tidak ada cara. Hanya Nabi yang tahu. Nabi cuma cerita dia jumpa Allah dalam keadaan tidak ada cara, tidak ada kafiat. Bukan macam kita tengok burung merebuk kat depan kita atas pokok, dah. Bukan macam kita tengok rantai meh kat kedai meh.
Tak. Bukan macam kita tengok agung kat istana. Tak. Kita tengok Allah dalam keadaan kita, dalam keadaan tidak ada kaifiat, tidak ada cara. Yang hanya melihat, yang mengetahui. Yang tak lihat, tak tahu. Faham tak? Gitu cerita. Bukan dia pecah diri dia. Dia pecah sikit pun tunjukkan hang. Hal lain dia tak tunjuk. Bukan lagu tu. Faham ya? Dia nak faham macam mana masuk syurga dapat melihat Allah. Macam mana Nabi naik aras jumpa Allah. Itulah. Bukan Allah duduk di aras. Bukan Allah duduk dalam syurga. Nabi tu duduk di syurga dapat melihat Allah. Manusia tu duduk dalam, Nabi tu duduk di aras dapat melihat Allah. Orang nanti duduk dalam syurga dapat melihat Allah. Allah bukan duduk di syurga. Kita kena duduk dalam syurga untuk melihat Allah. Ibaratnya kita duduk dalam masjid untuk sembahyang. Dulu tanda ada sembahyang. Bukanlah Tuhan duduk dalam masjid. Kita duduk dalam masjid untuk beribadah pada Allah. Seperti solat. Sebab duduk dalam masjid, adakah Tuhan duduk dalam masjid? Tak. Masjid itu tempat beribadah. Syurga itu tempat melihat Allah. Bukan Allah duduk di situ. Allah tak bertempat. Faham tak? Nabi naik aras jumpa Allah. Bukan Allah duduk di aras. Cuma tempat melihat Allah oleh Nabi tadi di aras. Allah bukan duduk di aras. Allah tak bertempat. Faham tak? Ni yang tanya ni faham tak? Ada orang perempuan. Orang lelaki-lelaki ni faham tak? Betul ya. Dia melihat Allah dengan apa? Melihat Allah dengan apa? Seluruh tubuh tak ada kafiat pula. Melihat Allah dengan seluruh tubuh dengan tidak ada kafiat. Melihat Allah dengan seluruh tubuh dengan tidak ada kafiat. Tak ada cara. Gitu. Allah di mana? Tidak bertempat. Kau jangan jadi Wahabi pula duduk kat aras. Jangan jadi Wahabi pula duduk dalam syurga. Lagi dia kata kita duduk dalam syurga dapat melihat Allah. Allah duduk dalam syurga ke? Orang ni faham lagu ni lah. Adakah Tuhan tu tak bertempat? Tiba-tiba kita masuk syurga jumpa Allah. Allah duduk dalam syurga ke? Bukan. Bukan Allah duduk dalam syurga. Kita melihat Allah di dalam syurga. Tapi Allah tu bukan duduk dalam syurga. Cuma tempat melihat Allah tu kena duduk dalam syurga. Begitulah orang nak melihat Allah di dunia, kena duduk dalam syurga dunia. Apa dia? Jannatul Ajilah. Syurga yang didahulukan sebelum syurga di akhirat. Iaitu apa dia? Ma'rifatullah. Orang yang masuk dalam syurga Jannatul Ajilah, dia sentiasa melihat Allah. Maka bekalan itu dia akan bawa sampai ke akhirat untuk melihat Allah dalam Jannatul Firdaus. Faham? Faham tak? Siapa tak dapat melihat Allah di dunia, dia tak akan dapat melihat Allah di akhirat. Apa maksud melihat Allah di dunia? Ingat Allah tak lupa-lupa. Itu kata melihat Allah di dunia. Faham tak? Jadi Jannatul Ajilah itu syurga yang didahulukan sebelum syurga di akhirat ialah hati yang tak pernah lupa kepada Allah. Maka dinamakan hati itu hati yang masuk dalam syurga di dunia yang dinamakan Jannatul Ajilah. Maka kita belajar tauhid ini wajib menyusuli kesufian supaya hati itu ingat Allah. Maka bila hati itu sentiasa ingat Allah, maka dia masuk dalam syurga dunia yang dinamakan Jannatul Ajilah.
Siapa tak dapat jannatul ajilah, tidak dapat ia jannatul akhirah. Siapa dapat jannatul ajilah, dia akan dapat jannatul akhirah. Sebab itu wajib mencari jannatul ajilah ini. Wajib mencari jannatul ajilah ini dengan menjalani kesufian. Sebelumnya keilmuan. Ilmu dulu, baru sufi. Bukan sufi dulu. Ilmu tak payah. Baik, habis. Saya berhenti sekejap tu dulu lah. Baik, kemudian katanya dan ada pun ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتنته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.